terletak di seberang Jetih, merupakan mercu tanda kepada penduduk sekitar Jetih. Juga dikenali sebagai ianya terletak di laluan utama Kota Baru Terpuara Terengganu dan merupakan satu kawasan yang strategik di mana lebih kurang 100 km daripada Bandar Terengganu. Masjid Ulu Albab adalah masjid moden dengan seni bina pertukangan lama menelan belanja sebanyak 12 juta. Dibina di tapak seluas 0.2 hektar menggantikan masjid lama yang rusak. Masjid ini mengambil masa selama 2 tahun iaitu dibina pada tahun 2009 dan boleh digunakan sepenuhnya pada 4 Julai 2011. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Ya. Kami adalah Master Eksekutif dari Universiti Pendidikan Sekolah. Datang sini ke masjid ini bertujuan untuk membuat kajian tentang falsafah seni bina-binaan sebagai warisan negara. Jadi kami sepakat memilih tidak lain dan tidak bukan untuk menemu ramah Tuan Haji selaku pengukir sebenar masjid ini. Sebagai yang saya terima telefon ni kan? Ya, saya. Oh, Alhamdulillah. Silakan cek-cek. Sebelum jelas kami naik pada menemu ramah Tuan Haji, kalau bolehlah nama yang boleh menyenangkan kami panggil Tuan Haji, panggilan mesra. Panggil Wampo saja. Wampo. Mungkinlah nama tu begitu glamour dan signifikan dengan orangnya, sinonim. Okay, saya lah perkenalkan diri pertama dulu. Saya Siti Mariam, ni kawan saya Wan Hajah Rohani dan Saya Naziah binti Ahmad Arifin. Sebab cek-cek pula. terima Okey, silakan cikgu. kasih. Sebelum tu saya rasa eloklah saya cerita kepada keseluruhan masjid ni kan. Tak apa kat sini. Masjid ni asalnya ideanya ditunggu daripada Pulau Selatan yang ada di Lampung. Kalau bentuk-bentuk ni memang agak hampir macam pulau lah. Saya asal. Kenapa tak cerita tu dihukum memilih Masjid Kampung Laut kerana beliau berpendapat perlu kita buat semula masjid yang dapat udara tanpa kipas, dapat cahaya pada siang harinya tanpa lampu. Jadi Masjid Kampung Laut yang ada corak cara macam tu. Jadi sebab tu dipilih Kampung Laut. Jadi bila ianya Masjid Kampung Laut, saya sebagai yang membuat masjid itu rasa satu semangat juga kasih kepada negeri sendiri. Jadi saya tak naklah 100% ke kampung lautannya itu, kampung lautnya itu. Jadi sebab kampung laut Kelantan lah. Bukan kita anti itu. Jadi memang saya biarnya ada corak terkenal. Kalau boleh saya celak sedikit dengan berkonsepkan ada keterengganuan itu apakah motif-motif ataupun seni lukis yang ingin ditunjukkan dalam menyediakan masjid yang sebegini indahlah bagi kami sehingga kami teruja mengkaji seni reka dan siapakah pemilik bagi ukiran yang seberindah ini. Pertama kita mula daripada bawah kan. Daripada bawah ni pun sudah nampak Terengganunya ya. Sudah nampak keterengganuannya ya. Iaitu ini kita panggil Pagar Musa. Pagar Musa ni kita buat corak songket. Corak songket. Sebab songket masyhur di Terengganu. Walaupun di Kelantan pun ada songket. Tapi masyhur Di Terengganu. Saya mau corak songket.
supaya dia menampakkan Terengganu-nya. Jadi pagar musang ni bermotifkan tenunan songket negeri Terengganu. Negeri Terengganu. Kemudian bila sampai di atas ni, kita tengok kepala tangga ni. Kepala tangga ni saya buat corak yang abstrak lah, yang tak boleh jelas sangat. Saya buat corak penyu. Kalau lah kita lihat ni seni ukir, apakah maksud di sebalik bentuk atau motif yang dipilih? Ini melambang, bentuk ini melambang kepada penyu. Dan ini melambang kepada ombak. Jadi penyu memang di laut lah. Jadi bagaimana sukanya penyu meredah ombak untuk hidup. Ya. Jadi Wangpo menerjemahkan unsur alam di dalam ukiran Bentuk alam dalam Bentuk ukiran. alam. Contohnya laut dan penyu, unsur yang diadaptasikan secara sinonim dengan Terengganu. Maka kami dibahagikan untuk ini bermaksud ombak ni sentiasa bergelora meniti perjalanan yang jauh. Ya, betul. Betul. Silakan. Saya nak tanya juga Wangpo jenis kayu yang dipilih untuk pembinaan masjid ni. Boleh katakan saya agak dalam 80%. 100 Cengar. Ya, 20% lagi kayu nyatu dan simen. Sekarang saya berada di tangga untuk mendekati seni ukiran yang berbentuk ombak dan penyu digabungkan menjadi inspirasi menghias anak tangga masjid ini, di mana ciri-ciri keunikan Masjid Ulul Albab ini tergambar dengan ukiran ombak dan yang menggabungkan ombak dan penyu membawa tafsiran yang cukup signifikan, di mana melambangkan tentang perjalanan yang masih jauh dan yang perlu diterokai oleh setiap insan. Bayan dan gayung yang diletakkan di anak tangga untuk bilasan kaki semasa penghuni masjid melangkah kaki ke masjid, di mana falsafah di sebalik elemen ini diterapkan di sini, mengisahkan tentang konsep menitik beratkan amalan menjaga kebersihan dan kesucian yang perlu dibawa sebelum melangkah ke dalam masjid. Dia punya motifnya bunga emas. Pokok bunga emas. Dalam masyarakat dan hasrat pengukir dulu bonet Datuk mengukir itu berhasrat melalui ukiran ini menjadi satu pengajaran kepada masyarakat. Satu daripadanya kita lihat ujung-ujung elemen ni, ujung-ujung daun ni, dia tidak menikam pada badan elemen lain. Di badan dia ni batang. Dan ujung ni dia sengaja dilencongkan. Macam ni ujung ni dilencongkan dengan maksudnya supaya kita hidup dalam masyarakat ni dengan harmoni, tidakkan mengkhianati orang lain, hidup dalam aman damai, bersatu padu, kasih mesra. Jadi setiap ukiran yang diukir oleh Tuan Haji mempunyai motif-motif yang tertentu lah. Ada falsafah tertentu. Falsafah yang tertentu. Sebalik ukiran. Ya. Sebab saya itu atas kesedaran saya lah, sebetulnya mempelasafah ni hanya saya seorang saja yang buat. Ukiran dan falsafah. Falsafahnya. Sebab saya tengok semua ukiran-ukiran Melayu daripada dulu sampai sekarang pun tidak ada satu peraturan, satu peraturan khusus yang memberi makna dan manfaat kepada saya panggil penikmat yang melihat tu, kita panggil penikmat yang menikmati, tak ada apa-apa manfaat ya. Jadi dia bebas ya, nak buat macam
sekadar ianya indah, Dipandang. indah dipandang, untuk fungsinya untuk hiasan sahaja. Sahaja. Jadi dia punya kebebasan melukis tu bebaslah, tidak ada satu peraturan khusus atas tujuan indah sahaja. Jadi saya cuba masuk ke satu peraturan supaya ianya menjadi satu peraturan yang boleh memberi manfaat kepada sebab apa saja pun tanpa peraturan seolah-olah satu negara tu tidak ada undang-undang. Begitulah. Saya cuba memperaturankan. Di tempat kita. Ukiran Melayu adalah awal Arab. Kerana seninya ada di situ. Ya. Begitulah indahnya ukiran Melayu. Pak kata Tuan Haji, tajam tidak menikam kawan dan lembut tidak mematah. Ya. Merupakan corak yang paling dimuliakan dalam ekspresiasi seni ukir Melayu klasik. Falsafah kemasyarakatan dalam awal Arab iaitu bahagian tumbuhan yang tajam yang tidak menikam bahagian lain tumbuhan. Batang muda pula perlu tumbuh di bawah atau belakang batang tua. Yang mentafsirkan bahawa orang-orang Melayu mempunyai kecerdikan minda bagi menyelesaikan sesuatu masalah dengan mengatur strategi bagi mengukuhkan ataupun membuat lawak dengan adanya kepintaran mereka bagi menyelesaikan sesuatu masalah. 12 pintu utama ruang masjid ini dihiasi dengan corak awal Arab bagi memaparkan seni bina ukiran Melayu tradisional yang mengandungi berbagai falsafah dan makna yang tersirat yang hanya boleh ditafsirkan oleh minda dan mata yang celik dalam seni sahaja. Konsep pada batang awal Arab merupakan satu gambaran perkembangan dan pertumbuhan alam itu sendiri, iaitu alam itu hidup, berkembang dan membiak serta membesar mengikut aturan dengan cabang-cabang pertumbuhannya. Perkembangan alam itu digambarkan oleh pengukir di mana sifatnya yang berkeluk, berseni dan mudah dirasai dengan akal dan hati. Sesuai dengan falsafah hidup kemanusiaan, iaitu kita sebagai menjadikan akal dan hati sebagai panduan hidup, taat dalam beribadah dan ikhlas dalam mencari rezeki. Kita pada tu lagi tentang dinding yang saya tengok pada dinding masjid itu ada agak unik. Dinding kalau boleh bajulah tentang dinding pada masjid. Dinding ni dinamakan dinding corak janda berhias. Dinding janda berhias. Dinding janda berhias ni memanglah rumah-rumah orang Melayu berhukum, dia buat cara ni lah. Ini kita panggil dia dinding janda berhias. Kenapa tu ada janda berhias? Dia sebenarnya ada kajian saya kenapa dulu mereka ingin bercorak macam ni. Atas tujuan yang pertama sekali untuk menjimatkan kayu. Sebab nak cari kayu sekeping seluas rumah dinding ni tak mungkin datang kan. Kayu dicantum-cantum dan dia buat dia punya biji, dia punya tepi dia kan. Jadi satu kepingan. Dan lesang ini juga untuk mendapat kayu tak perlu panjang, mendapat kayu pendek. Beri sama-sama. Lebar ni pun tak perlu dapat kayu lebar, kayu saiz ini saja, dicantum-cantum dapat jadi sebuah benda. Tapi hasilnya memang tak bongkar. Dan kenapa dinamakan janda berhias? Saya pernah tak dapat satu cerita yang pasti, cuma saya dengar cerita mungkin dia kata bila terhasilnya dinding corak ini, ianya satu corak yang indah sebagaimana indahnya seorang janda. Yang menghiaskan diri. Mungkin begitu kan, janda yang suka berhias diri. Itu saja kan, tak rasmi. Konsep tu dielementasikan dalam bentuk kepingan-kepingan. Dinding ni melatari keseluruhan bangunan masjid ini. Okey. Jika kita lihat keseluruhan
dinding bangunan masjid ini dilapisi dengan dinding janda berhias. Manakala terdapat 12 pintu utama yang mengelilingi struktur bangunan masjid ini dihiasi dengan kaligrafi bercorak ayat Quran yang melambangkan setiap ajaran Islam yang mengutamakan konsep bacaan ayat-ayat suci sebagai pendidih diri sebelum melangkah masuk ke dalam masjid. Awalnya di sekeliling itu ialah bunga kenang, pokok kenanga. Itu juga melambang kepada Terengganu. Sebab bau dia wangi kan kalau Orang Terengganu dulu, masa dulu memang suka tanam pokok kenanga untuk dibuat air bau, air wangi. Namanya air rukuk. Di rukuk tu istilah kita Kita lekukkan. Dia lekukkan, dituduh. Jadi bila sampai masanya sudah matang dia punya resipi untuk buat air tu, dia pun buka, keluar satu bau yang dan resipi yang penting ialah bunga kenang. Di Terengganu tu setiap buah rumah ada pokok kenang. Jadi saya walaupun kerajaan Terengganu tidak merasmikan bunga kenanga sebagai bunga Terengganu, saya saja yang mengatakan bunga kenanga adalah bunga Terengganu. Memang saya berani buat itu. Baiklah, untuk seterusnya kita lihat seni bina di dalam masjid kayu di Terengganu, di Jetih Terengganu ini. Jetih Besu. Jetih Besu Terengganu. Ini suasana di dalam masjid yang dalam ukiran yang bunga dalam pasir. Bunga dalam pasir ni inilah saya kata selepas saya menterengganuankan masjid ni, saya juga membesukkan. Besuk. Jadi begini, maksudnya pilihan motif ini ada cara pemilihan motif ini adalah cara saya sahaja. Sebab kebanyakan pengukir dia memilih motif hanya sejenis motif saja yang pernah dilihat pada ukiran-ukiran awal dulu, itulah yang dibuat. Tidak dipelbagaikan motif-motif lain. Sedangkan boleh dipilih daripada sebarang pokok-pokok. Jadi pengamalan memilih sebarang pokok dijadikan sebagai awalan ini hanya saja saya saja. Ya, memang benar. Bila saya tengok ukiran di mana-mana sama je macam tu ya, macam dia tiru ukiran corak orang dulu. Padahal boleh direka macam-macam lagi daripada pokok. Jadi ini adalah pokok lengkuas bunga. Dia pokok macam pokok lengkuas, tapi dia ada bunga. Jadi saya namakan ia lengkuas bunga. Boleh diawal-awalkan seperti yang saya buat. Jadi begitu juga yang lain-lain macam nilam, bunga emas dan sebagainya. Sebab inilah yang saya maksudkan, saya membesukkan masjid ini dengan cara pemilihan motif itu adalah cara saya. Maka saya resmikan besuklah. pada pemerhatian saya, ukiran-ukiran dalam masjid ini kelihatan sangat memukau dan berjiwa, seolah-olah berjiwa. Itu alhamdulillah lah. Saya pun masa reka tu pun nak menghasilkan hasil seperti itu juga, nak memukaukan siapa yang ini. Tapi alhamdulillah nampaknya agak terhasil. Saya pun tak fikir ia ada terhasil. Kadang-kadang saya syok sendiri, saya yang pukau, orang lain tak pukau pun. Kehebatannya terletak pada seni ukiran yang nampak terlalu mempunyai nilai manusia yang boleh estetika, yang
tunjukkan kepada masyarakat anak-anak muda dan masyarakat? Ya, keindahan pada awal arah ni ialah kelembutan pergerakan corak macam batan dia bergerak tu cara lembut. Itulah itulah awal arah yang boleh kita jadikan ianya memukau. Jadi mengenali lembut atau tidaknya itu terpulang kepada kefahaman. Di bahagian atas pintu masuk ini terdapat kaligrafi yang dituliskan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, iaitu doa-doa masuk ke masjid, di mana kaligrafi dikaitkan dengan doa dan harapan, juga mempunyai maksud supaya masyarakat memahami, mengamalkan sebagai panduan. Baiklah Tuan Haji, kalau saya lihat di sana ada nampak daun-daun yang Bagi tempat disusun pijak. sebagai tempat pemijak. Apakah motif ni Tuan Haji kalau kita Ya. tengok pada daun-daun tersebut? Ya, ini saya buat daun tembakau. Daun tembakau. Sebab dulunya ada cadangan untuk tempat pijak ni buat corak bunga mawar, bunga ros. Jadi saya batahlah, saya kata mana mungkin bunga ros ni satu bunga yang cantik dan dia melambangkan wanita. Tak mungkin kita tergamak nak pijak wanita. Jadi eloklah kita buat satu benda yang layak dipijak. Jadi sesuai dengan kempen kerajaan membasmikan rokok ni. Jadi eloklah saya buat daun tembakau yang kita patut pijak. bukan perlu dipijak, patut dipijak. Sebab tu saya buat daun tembakau. Dan cara susun pun ada tempat-tempat tu saya tak bagi dia susun begini macam tersusun sangat. Jadi sebab kalau tersusun sangat nampak kita masih mementingkan dia, masih kita memuliakan dia. Saya suruh dia susun secara ramah-ramah. Begitu indahnya konsep yang diketengahkan oleh Tuan Haji untuk setiap hasil seni yang dihasilkan ini menggambarkan sesuatu yang bermakna. Masjid kayu ini dikenali sebagai sebuah masjid yang menggunakan konsep pasak, dan iaitu tidak menggunakan paku dalam pembinaannya. Jadi macam mana Tuan Haji boleh permudahkan kami untuk lebih memahami konsep pasak? Pasak ni dia punya fungsinya sebagai paku lah. Sebab pasak ni terhasilnya kaedah pasak ni kerana pada masa dulu paku belum ada lagi di negeri kita ni. Sebab kita tukar-tukar tak kenal paku. Tukar bila nak join, nak sambung kayu antara kayu tu dia guna kaedah pasak lah. Pasak ni ialah kayu juga. Dia punya gunanya menggantikan paku. Menggantikan paku. Sebagai penyambung kayu ke kayu. Kayu ke kayu. Jadi secara keseluruhannya masjid ini menggunakan pasak. Kaedah pasak. Kaedah Tepuk pasak. Tepuk pasak. Itulah halusnya seni bina ukiran Melayu. Kami difahamkan bumbung yang dibina ni berkonsepkan Prabu 5. Prabu 5. Okey, kalau bolehlah Tuan Haji bagi sedikit tafsiran apakah konsep di sebalik pemilihan Prabu yang berbentuk Prabu 5 ini? Yang pertama sekali kerana dia nak tiru masjid kampung laut tu lah. Jadi masjid kepala berbentuk macam ni lah. Maka sebab tu jadi tak lari lah daripada bentuk asal masjid kampung laut tu. Di sebalik sebab tu saja. Ya, bolehkah kita boleh kaitkan signifikan pemilihan Prabung yang bercorak Prabu 5 ini dengan kaitkan dengan mungkin aspek rukun Islam yang 5 ke? Ya, atau kalau boleh Tuan Haji perincikan? Saya pun pernah dengar orang cerita atas kerana itulah maka terhasilnya rumah-rumah yang dulu berbentuk Prabu 5. Sebab 5 itu melambangkan Islam. Dia melimakan Prabu. Melimakan Prabu.
berkonsepkan keislaman. Dan kalau saya fikirkanlah dan tengok dari kebentuk ni penyatuan elemen-elemen yang berusahakan corak-corak alam sekitar diadaptasikan dalam ukiran supaya menampakkan diri kita ni dekat dengan alam kita dengan Tuhan. Memang begitu kalau Tuan Haji setujulah. Dan kita pun nampak elemen yang berusahakan alam ni begitu mendamaikan, kita rasa tenang. Kita mengingati Maha Pencipta betapa agungnya. Dan kalaulah petani pun kami rasakan suasana kedamaian seperti berada di sebuah desa yang dilengkapi landscape yang begitu indah dan mendamaikan. Seni bina adalah keindahan yang dicetuskan daripada kemahiran dalam binaan dan pertukangan. Dalam Al-Quran ada dijelaskan bahawa setiap tamadun yang dicapai oleh manusia hanya dapat dicapai dan terkenal sehingga hari ini melalui kepakaran seni bina. Sebab itulah Islam menekankan kesepaduan dan keseimbangan pembangunan fizikal dengan pembangunan kerohanian. Pada kurun ke-14 Masihi, kedatangan Islam ke Nusantara yang dipercayai datang dari negeri Arab, Parsi dan India, masyarakat Melayu telah mula memeluk agama Islam. Menurut Osman Yatim pada tahun 2000, fahaman fundamental Islam telah mendorong penerapan seni ukiran kayu Melayu dalam bangunan dengan melahirkan motif bunga yang berasaskan unsur-unsur seperti bentuk geometri, bunga-bungaan, pucuk tumbuhan dan dedaunan. Seni ukiran kayu didefinisikan sebagai seni menyobek permukaan papan atau bongkah kayu bagi mencorakkan sesuatu motif. Menurut pengukir tersebuah negara, Tuan Haji Wan Mustafa Wansu, seni ukiran kayu mengandungi beberapa elemen untuk menjadikannya lebih berseni. Beliau menegaskan elemen estetik, motif dan falsafah adalah unsur utama yang membezakan sesuatu ukiran itu berseni ataupun tidak. Penerimaan Islam di Nusantara menyebabkan perubahan dalam seni ukiran kayu Melayu. Para pengukir yang berhubungan baik dengan petani telah giat menghasilkan seni ukir yang bercirikan keislaman. Seni kaligrafi ini terus mendapat tempat dalam kalangan pengukir Melayu. Ia sering diistilahkan bersama-sama dengan motif flora dan geometri yang digunakan berupa nasihat, pengajaran, peringatan, doa dan sebagainya. Di sini dipamerkan doa keluar daripada masjid. Biasanya kaligrafi mempunyai makna dan bertujuan menyampaikan mesej kepada orang ramai yang bergantung kepada fungsi dan lokasi seni ukiran tersebut dihasilkan. Ukiran ayat suci Al-Quran dan doa di pintu utama masjid dan sekeliling bumbung yang dinamakan dipasang dengan kaligrafi. Kesimpulannya, seni bina warisan Melayu adalah contoh terbaik di mana bukan kayu dapat memahami kehendak alam sekitar dalam mereka bentuk masjid. Budaya masyarakat Melayu ini tersusun cantik selari dengan konsep Islam dan sunnah Nabi berasal dalam bidang seni bina. Secara keseluruhannya, seni bina warisan merupakan hak milik orang-orang Melayu yang dengan jelas mengikut konsep Islam bagi mencapai kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Selain digunakan sebagai tempat beribadat dan merehatkan lelah dalam suasana tenang dan nyaman, masjid ini juga sesuai dengan aktiviti kemasyarakatan. Ini berkait rapat dengan konsep menggalakkan pencahayaan tanpa lampu, sistem aliran udara tanpa kipas dan reka bentuk sebegini menjimatkan tenaga serta mesra alam. Selain ini sekaligus dapat memartabatkan lagi jati diri Melayu di mata dunia. Warisan kita seharusnya simpan dan dijaga sebaik mungkin agar potensinya tidak terkubur begitu sahaja. Kekalkanlah warisan ini agar ia terus kekal dan mekar selamanya. Kerana ia benar-benar menampilkan warisan seni bina Melayu tradisional dan memberikan nilai estetika yang tinggi dan menyerlahkan lagi kehebatan seni pertukangan kayu Melayu. Soalan seterusnya, bagi Tuan Haji, apa harapan dan impian juga hasrat kepada generasi muda hari ini sebagai pewaris seni ukiran Melayu yang kelihatan semakin memang tinggilah hasrat saya supaya anak-anak muda ni berminat dalam bidang ini. Satu
peranan yang kita kena buat pada pahaman saya dan saya pun praktikkan. Sebab kita kena kenal daripada psikologinya, anak-anak muda ni dia sangat berminat kalau ianya dianggap sebagai artis. Memang gitu saya anak-anak muda memang gitu. Jadi saya jadikan anak-anak muda yang belajar dengan saya style artis, dengan pakaiannya yang berseni. Bukan maknanya seni itu yang begitu indah, tapi yang ada seni lah. Dan cara bekerjanya pun bukan cara pejabat, bukan cara kilang, cara berkarya. Saja saya buat gitu supaya dia ada minat. Itu satu cara usaha saya. Alhamdulillah, nampaknya dia sendiri pun menggelar diri dia artis. Memang orang muda kalau artis memang apa saja artis buat dia suka sangat. Sesuai dengan emosi pada tahap mereka. Rasanya macam da'i muda pun artis tu juga. Jadi sesuai dengan itu maka galeri seni Whampoa sebagai salah satu pusat alternatif untuk mencetuskan motivasi kepada anak muda sekarang. Kiranya saya belajar dengan saya sepanjang saya berkecimpung dalam bidang ni dah 100 orang lebih lah daripada beberapa negeri. Jadi saya tak boleh kesan apa dia buat selepas pada tamat belajar tu, wallahualam lah. Cuma yang tinggal dengan saya 2-3-4 orang ni lah yang ada dengan saya. Terima kasih atas kesudian dan kelapangan Whampoa memberi kami sebanyak maklumat mengenai falsafah. Semoga bumi kami menjadi tatapan buat peminat seni binaan dan ukiran Melayu tradisi. Selain mampu memartabatkan warisan seni ukiran dan budaya Melayu ke pesada dunia. Okey, kami merakamkan jutaan terima kasih kepada Whampoa kerana telah memberi kerjasama yang begitu mantap dalam memartabatkan sebuah masjid dengan yang bercirikan estetika yang tinggi sebagai warisan negara kita. Segala kerjasama didahului dengan ribuan terima kasih. Dan kami sudahi komentari kami dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.